Boleh? Boleh? Segai baik ya? Oh, segai baik pula. Baik. Kita muka majlis malam ni dengan sama-sama membaca umul kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walal kiram ashab rizam syaikhul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairan hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Maksudnya, kata olehmu ya Muhammad, adakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Hanya saja orang-orang menerima peringatan Allah Subhanahu wa taala, iaitulah orang yang kurniakan akal yang sempurna oleh Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah, faman ya'ba? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Maksudnya Nabi SAW bersabda, setiap umatku itu masuk ke dalam syurga kecuali orang-orang yang enggan. Lalu para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, siapakah orang yang enggan? Maka Nabi SAW menjawab, barang siapa yang taat kepada aku, maka dia masuk syurga. Barang siapa yang engkar kepadaku, maka mereka termasuk dalam kumpulan orang yang enggan. Faqad aba. Alhamdulillah. Kita yang dihormati Tuan Imam kita, tak lupa juga Tuan Bilal, suruhnya sidang jamaah, jawatan kuasa, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat bahagia. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi puji dan syukur Allah Ta'ala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah, kita dapat bersama malam ini insya-Allah untuk kita sambung kita punya kuliah ni. Okay, kuliah apa? Tasawuf kan? Akhlak ataupun tasawuf. Kitab Mukasyafah Qulub, menyingkap rahsia hati, karya Imam Ghazali rahimahullah taala. Sampai muka surat apa? 127 dah. Menundukkan nafsu dan syaitan. Okey. InsyaAllah malam ni kita masuk tajuk baru. Tajuknya menundukkan nafsu dan juga syaitan. Qala musannifu Allah Ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi dari amin. Hendaklah orang berakal mengekang hawa nafsunya dengan lapar, kerana lapar dapat menundukkan musuh Allah. Hendaklah orang yang berakal
mengekang hawa nafsu, kekang nafsu. Dengan cara macam mana kita nak kekang? Dengan berlapar lah. Dengan berlapar. Kerana lapar dapat menundukkan musuh Allah Azza wa Jalla. Boleh? Tuan, tolong apa sikit, dongak sikit. Dia macam menunduk sikit. Naikkan ke atas sikit, dongak. Tak tu, tekan tu je. Tak, tu. Ke atas sikit. Dah. Baik, insya-Allah. Kemudian Nabi SAW bersabda, syaitan merasuki anak Adam melalui aliran darah. Syaitan tuan, dia merasuki ataupun menggoda lah anak Adam ni melalui saluran darah. Oleh kerana itu sempitkanlah aliran-aliran darah itu dengan berlapar ataupun dengan dahaga lah. Lapar dan juga dahaga. Maksudnya berpuasa lah. Sebabnya kalau di bulan Ramadan tu memang sangat ditekankan lah. Janganlah kita uzur sama sekali lah ataupun sengaja tinggalkan puasa. Tapi yang selain Ramadan ni macam mana? Selain Ramadan ni boleh, ada tak kita mengamalkan puasa-puasa sunat? Contohnya puasa Senin Khamis, ataupun puasa hari itu apa? Hari Arafah, kemudian puasa orang kata 10 Muharram, kemudian puasa hari putih. Puasa hari putih kan? Itulah ada 13, 14, 15 kan? Pada setiap bulan tu kita sunatkan puasa hari putih. Tujuannya untuk kita nak lembutkan kita punya hati lah. Lembutkan kita punya hati dan untuk hindarkan daripada gangguan syaitan ni. Kerana syaitan ni, apalagi kalau kita makan satu benda tak baca bismillah, dia makan dululah. Kita minum tak baca bismillah, dia lah minum dulu. Tu sebabnya ada syaitan kurus dan syaitan gemuk. Syaitan kurus dan syaitan gemuk. Macam mana syaitan tu jadi gemuk? Bila apa saja perbuatan yang kita buat tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka dia yang makan dulu. Itu yang jadi gemuk tu. Kemudian manusia yang paling dekat kepada Allah Ta'ala pada kiamat adalah orang yang banyak lapar dan dahaga. Ini orang antara orang yang paling dekat Allah Ta'ala lah. Orang yang banyak berlapar dan juga banyak dahaga. Orang yang banyak kenyang macam mana? Jauhlah. Sebabnya kurangkanlah makanlah. Apalagi kalau kita ni jenis orang kata yang biasa kena yang ada penyakit ni. Yang kena penyakit ni memang digalakkanlah supaya kurangkan makan. Macam kan? Dan doktor-doktor pun kadang nasihatkan kita supaya kurangkan makan. Kerana makan ni punca daripada penyakit ni, puncanya ialah antaranya ialah bab makan. Bila makan kita tak dikawal, maka macam-macam penyakitlah yang boleh datang kepada batang tubuh kita. Baik, kemudian sesuatu yang paling dahsyat membinasakan anak Adam ialah syahwat perut. Dengan syahwat perut, Adam dan Hawa dikeluarkan daripada kampung keabadian ke kampung kehinaan dan juga kesusahan. Nabi Adam dan Hawa kan dikeluarkan dari syurga. Kenapa dikeluarkan dari syurga? Kerana makan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Buah apa tuan-tuan? Buah khuldi. Buah khuldi lah buah yang dilarang oleh Allah Taala daripada makan dalam syurga itu. Tapi syaitan berjaya menggoda Siti Hawa dan akhirnya menggoda Nabi Adam AS. Akhirnya pakaian mereka pun terkucil. Tanggallah, cabutlah pakaian tadi kan. Sebab kalau makan benda dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi syaitan pun bijak juga, dia cerdik. Kerana syaitan ni bukannya bodoh pun. Dia cerdik jugalah. Sebabkan syaitan ni cerdik, akhirnya dia berjaya lah menipu Siti Hawa dan juga Nabi Adam AS. Apa yang Nabi Adam apa yang syaitan cakap kepada Siti Hawa dan juga Nabi Adam? Dia kata, aku ni merupakan penasihat kepada kamu. Kalau kamu nak kekal dalam syurga, kena makan buah ni. Kena makan buah ni. Kalau tidak akan, kau tak akan kekal dalam syurga. Jadi Nabi Adam pun terpengaruhlah dengan kata-kata iblis tadi.
maka lalu dia pun makan. Mereka makanlah, dua-dua makan kan. Maka terbukalah aurat keduanya. Bila terbuka aurat keduanya, maka mereka pun mencari daun-daun syurga tu, pokok-pokok syurga, untuk menutup akan kemaluan mereka lah. Dan akhirnya mereka, Allah Ta'ala mengetahui apa yang lakukan, dan akhirnya mereka dicampakkan ataupun diturunkan ke dunia. Baik. Jadi mereka larang untuk makan buah pohon itu. Akan tetapi syahwat mengalahkan mereka hingga mereka memakannya. Oleh kerana itu mereka menerima akibat buruknya. Jadi perut adalah sumber kepada syahwat. Perut adalah sumber pada syahwat. Betul kan? Tapi kalau tak makan langsung pun tak boleh juga. Kerana kalau makan ni saja memberikan juga kekuatan kepada kita untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seminggu kita tak makan, macam mana? 3 hari lah contohnya kalau kita tak makan. Kan? Sehari lah pun, sehari semalam lah tak makan pun masalah juga kan. Jadi badan kita letih, tak semangat, nak ibadah pun susah, nak bangun pun susah. Mungkin tangan kita akan menggigil dan sebagainya. Tubuh badan kita akan menggigil disebabkan orang kata tidak ada makanan dalam tubuh badan kita. Okey. Itu sebabnya makanan pun penting dalam kehidupan kita. Tak makan susahlah. Tapi jangan kita asyik makan saja. Kalau asyik makan saja, kita merupakan seperti binatang. Kerana binatang dia tak ada fikir apa, dia fikir makan saja. Sehinggalah dia menjadi gemuk. Tetapi bila dah jadi gemuk, maka menjadi sasaranlah kepada tuan dia untuk menyembelih dia. Dia tengok, kau ni badan gemuk ni, daging banyak, sesuai sangatlah aku nak sembelih kau. Dah sesuai lah aku jual daging kau ni. Aku banyak untung lah hasil daripada daging kau yang banyak. Jadi binatang dia tak ada fikir apa dah, dia fikir makan aja. Tetapi dia tak tahu tuan dia tu dah mark dia, dah target dia untuk tangkap, untuk sembelih, untuk jual dan sebagainya. Akhirnya yang rugi tu dia lah sendirilah, binatang dia rugi sendiri. Kalau baik, kalau baik kalau aku tak makan banyak-banyak, dia kata. Makan sikit je, kurus kering lah. Jadi tuan aku tak berminat terhadap diri aku. Tapi jangan jadi binatang dah lah. Okey tuan Baik, kemudian seorang bijak berkata, barang siapa dikuasai oleh nafsunya, ia menjadi tawanan di dalam mencintai hawa nafsunya dan terpenjara di dalam penjara hawa nafsu. Seorang bijak pandai berkata, barang siapa dikuasai oleh nafsu dia, ia menjadi tawanan dalam mencintai hawa nafsu. Jadi hawa nafsu tadi berjaya menawan dia, berjaya mengkontrol akan kehidupan dia. Kemudian terpenjara di dalam penjara hawa nafsu. Itu penjara lah. Tengoklah macam mana orang yang ikut pada hawa nafsu dia. Banyak kalau orang ikut hawa nafsu tuan-tuan, akhirnya dia melakukan satu benda yang dia dilanggar, yang kata dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya mereka itu menerima azab daripada Allah Taala. Sebab hawa nafsu ni tak boleh kita kita hawa nafsu ni just untuk kita kawal je lah. Tak ada nafsu pun tak boleh. Nafsu pun memang semula jadi Allah Ta'ala ciptakan untuk diri kita kan. Nafsu pun ada berbagai jenis tingkatan. Yang pertama tu nafsu amarah. Yang kedua tu nafsu lawamah. Nafsu lawamah, lepas tu nafsu mulhamah, nafsu mutmainah, nafsu radiyah, nafsu mardiyah, nafsu kamilah. Ada banyak pembagian nafsu tu, tapi nafsu yang paling teruk ialah nafsu ammarah. Ammaratu bisu, yang sengaja selalu mengajak kita melakukan perkara yang keji dan cegah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian dan terpenjara dalam penjara hawa nafsu. Jadi kalau kita dah dikuasai oleh nafsu, kita terpaksa mengikutlah apa yang nafsu tadi nak. Tapi biasanya nafsu mengajak benda yang tak elok je. Ada tak nafsu mengajak benda yang baik? Tak ada. Dia umpama macam syaitan lah nafsu ni. Syaitan memang tidak ada benda baik dia ajak, semua benda yang tak elok je. Begitu juga nafsu, dia banyak kan mengajak benda yang tak elok, tak ada benda yang baik dah. Jadi amat malanglah pada orang ikut nafsu dia.
Kerana akhirnya bila ikut nafsu tu menyesal. Banyak orang menyesal macam tu. Dah kena tangkap, dah masuk penjara, kan, dah kena pukul dan sebagainya, kan, dah kena rotan dalam penjara, kan, barulah orang kata dia menyesal. Contohlah kalau seorang ayah contohnya merogol anak. Istilah kita ni haruan makan anak. Haruan makan anak. Kan benar selalu kita dengar kan kes-kes macam tu. Harapkan pagar makan padi. Harapkan pagar makan padi. Okey? Jadi orang macam ni memang tu lah tolong harap. Banyak kita dengar kes-kes macam tu. Jadi akhirnya orang tu ditangkap, masuk penjara, lepas tu kena pukul lah, kena rotan dan sebagainya dengan cara undang sibil. Bila dah kena rotan barulah menyesal macam tu. Tu nasib baik dia dapat tangkap dan kena rotan dan menyesal. Ada yang tak dapat tangkap, melepaskan diri dan sebagainya. Jadi bila dia lepaskan diri, dia tak bertaubat kepada Allah Taala. Kalau dia bertaubat, alhamdulillah lah. Kalau tak taubat macam mana? Dia buat lagi benda yang tak elok. Macam tu. Dan ada juga kes-kes tuan-tuan, walaupun dah ada rotan pun, bila keluar pada penjara buat lagi benda yang tak elok tu. Dia mencuri lah, merompak lah, kan? Sebab apa? Manusia dia kata masyarakat tak terima dia lagi. Bila masyarakat tak terima dia, maka dia meneruskan perbuatan yang tak elok. Macam tu. Ini bukan masalah masyarakat terima tak terima. Dia sendiri yang kena berubah. Betul tak? Dia sendiri yang kena ubah hidup dia. Persesi kehidupan dia macam mana. Masyarakat memang macam tu lah. Nak ubah persesi masyarakat susah sikit. Maklumlah kalau orang tu tuan memang dia dah ada rekod jenayah. Dia dah ada rekod jenayah. Kan? Bila dah ada rekod jenayah, jadi susahlah. Tanggapan masyarakat terhadap dia tu memang biasanya negatif je. Tapi dia lah sebenarnya kena ubah diri dia, keadaan macam mana. Bukan mengikutkan hawa nafsunya. Dia bagi alasan kerana ada sebahagian daripada banduan ni tuan-tuan, dia meneruskan buat benda tak elok sebab dia kata masyarakat tak terima lagi. Masyarakat tak terima lagi, maka dia buat benda-benda tak elok. Teruskan buat benda tak elok. Adakah itu cara dia? Adakah itu cara dia, kan? Tak sepatutnya kena buat begitu. Dia sendiri yang kena ubah diri dia, kehidupan dia. Macam tu. Baik. Kemudian kalbunya tercegah dari memperoleh hikmah. Barang siapa menyiram anggota tubuhnya dengan syahwat, ia telah menanam pokok penyesalan di dalam kalbu dia. Dia telah menanam pokok penyesalan dalam kalbu. Itu sebabnya jangan mengikut akan hawa nafsu syaitan, syahwat dan sebagainya, keinginan ke. Kerana keinginan ni memang tidak pernah puas. Tak pernah puas. Samalah seperti kalau seorang itu tuan-tuan mendapat emas, satu lembah pada emas. Satu lembah pada emas. Kan? Sudah tentu dia akan nakkan lembah yang kedua. Itu memang sifat anak Adam. Yang ada nafsu dan sebagainya, keinginan. Walaupun dia dapat satu lembah daripada emas, nakkan lembah yang kedua. Kerana sikap manusia ni memang macam itulah, dia tak pernah puas daripada kehidupan dia. Itu sebabnya perlunya belajar bab akhlak, bab tasawuf, bab orang kata sufi, masuk tarekat dan sebagainya. Tujuannya untuk melembutkan hawa nafsu dia. Jangan terlampau mengikut hawa nafsu. Bila kita masuk tarekat ataupun golongan sufi ni, kan, dia akan ada mujahadah nafsi, mujahadah diri untuk melawan hawa nafsu dan sebagainya. Okey. Baik, kemudian Allah Taala menciptakan makhluk dalam 3 jenis kelompok. Allah Taala menciptakan makhluk dalam 3 jenis kelompok. Pertama, malaikat. Malaikat dibekalkan akal dan tidak dibekalkan syahwat. Malaikat ada akal, tapi nafsu syahwat tak ada. Sebabnya malaikat ni dia macam golongan suci lah. Golongan yang suci tuan-tuan. Tidak ada melakukan dosa dan juga kesilapan. La ya'sunallah ma amarahum. Mereka tidak pernah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas apa yang diperintahkan pada diri mereka. Itu golongan malaikat. Itu sebabnya orang-orang yang baik ni tuan-tuan, biasanya kita labelkan seperti malaikat. Kau ni baik betul lah macam malaikat lah kau ni. Baik betul lah perangai kau ni kan. Macam malaikat. Walaupun benda tu di hadapan mata kau,
Sepatutnya kau boleh ambil duit tu. Tapi kau tak ambil. Memang hebatlah kau. Kerana kadang-kadang manusia tu kan, bila dalam keadaan terdesak, ada pula orang kata dompet tercici. Dompet duit tercici tengah jalan. Dalam dompet duit tu ada duit. Contohnya orang kata paling tidak pun 1,000 lah duit tu. Ada tak orang yang tak ambil benda tu? Biasanya ambil kan. Dah ambil tu senyap lah. Itu juga kadang-kadang handset tertinggal. Handset tertinggal dalam bilik air ke, handset tertinggal dalam tempat meeting ke dan sebagainya. Jadi kita pun dah balik semua. Lepas tu kita datang semula tempat tadi untuk mengambil handset tadi, tengok handset dah tak ada dah. Apalagi kalau tempat-tempat awam tu tak. Kalau kita tertinggal satu benda di tempat awam, seperti komputer ke, gadget ke, benda-benda berharga tu kan, jarang kita akan dapat semula barang itulah. Jarang nak dapat semula. Kita bergerak paling tidak pun mungkin dalam beberapa minit je, barang tu dah tak ada dah, hilang dari sapu ke orang. Tapi kalau dapat semula barang tu, memang orang kata orang tu orang yang ambil tu memang baiklah, orang baik. Itu namanya hati malaikat. Orang yang hati malaikat tu kan, dia akan ambil barang tu, dia akan simpan, bila jumpa kita datang dia akan bagi semula. Nak cari orang macam tu susah. Biasanya seorang dalam 1,000. Seorang dalam 1,000. Okey? Tapi kalau dia tahu kalau benda tu salah, tak betul, ni hak orang lain, kenapa aku nak ambil kan? Lebih baik aku pulangkan pada orang yang berkenaan. So paling baiklah dia akan pulangkan. Tapi jarang ni kalangan kita ni, kadang-kadang bila dah jumpa barang orang lain, jarang dipulangkan. Malahan kadang-kadang curi pun ada juga. Pantang orang tu agak terlengah sikit, ataupun pantang kita terlengah sikit, dah ada orang sapu kita punya handset kita, dah ada orang sapu kita punya gadget ataupun laptop lah, laptop, benda-benda berharga tu kan, sangat mudah dicuri oleh orang lain lah. Macam tu. Itu siapa punya kerja tuan-tuan? Syaitan kan? Syaitan dan juga hawa nafsu lah. Hawa nafsu dan syaitan, dia kan bergabung sekali tu. Macam tu. Susah macam tu zaman sekarang, keadaan ni macam tu. Kemudian binatang yang dibekalkan syahwat dan tidak dibekalkan akal. Kalau binatang pula tuan-tuan, dia ada syahwat tetapi tidak dibekalkan akal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun ada juga contohnya binatang-binatang yang berakal, yang bila kita latih tuan-tuan, dia boleh ikutlah kita punya kehendak kita kan. Biasanya binatang-binatang yang orang kata memang kita bela daripada kecil. Kalau binatang bela daripada kecil kan, daripada kecil lagi binatang tu bila, biasanya binatang tu boleh kita asuh. Boleh kita asuh, boleh kita hajar dan sebagainya. Tapi silap-silap bulan pun mungkin dia makan kita jugalah. Tengok pula kan, contohnya bela-bela kan, bela-bela sawa, kecil-kecil kita dah bela kan, bila dah besar dia lagi besar daripada kita lagi. Bela sawa kan, waktu kecil memanglah dia kecil, tapi bila dah besar dia lagi besar daripada kita kan. Dah panjang dah macam dah berapa, dah 10 meter panjang dia, dah macam orang kata tiang ni besar kotak kita diboli dia. Silat-silat bulan kita ngap Itu juga dengan buaya kan, buaya. Pelihara buaya kan. Walaupun ialah waktu kecil bolehlah kita okey lagi berkawan dengan buaya tadi. Tapi kalau dah besar, silat-silat bulan pula tak cukup makan yang dibeli tak cukup, ayam yang dibagi tak cukup. Kan biasa buaya kan makan ayam, makan daging dan sebagainya. Jadi lama kelamaan kemungkinan kita pun akan ngap sekali lah. Macam tu. Baik. Kemudian manusia yang dibekalkan akal dan syahwat. Manusia pula tuan-tuan ada syahwat dan juga ada akal. Kemudian satu lagi tuan-tuan, tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan dia tidak ada akal dan tidak ada syahwat. Tak ada akal dan tidak ada syahwat. Jadi daripada 4 golongan tadi, mana yang terbaik tuan-tuan? Manusia lah. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan sebaik-baik kamu itu orang paling bertakwa pula.
Dan Nabi dan Rasul terdiri daripada manusia. Nabi dan Rasul terdiri daripada manusia. Ini menunjukkan tentang kelebihan manusia lah. Kenapa Nabi dan Rasul itu bukan daripada golongan malaikat? Kan boleh saja Allah Ta'ala melantik Nabi dan Rasul daripada golongan malaikat. Kerana malaikat dia tak ada nafsu kan. Dia ada akal saja. Dan patuh perintah pula tu. Nampak? Tapi Allah Ta'ala tetap memilih manusia daripada keturunan Nabi dan juga Rasul. Ini menunjukkan tentang kemuliaan manusia lah. Allah Ta'ala ciptakan. Walaupun manusia itu ada hawa nafsu dan syaitan dan sebagainya. Ada nafsu, godaan syaitan dan sebagainya. Baik, kemudian barang siapa yang syahwatnya menguasai akalnya, binatang lebih baik berbanding dengan dirinya. Kalau hawa nafsu syahwat dah bertahta dalam kepala otak tu dan menguasai diri dia, kan, apa saja yang lalu depan dia akan sapu dah. Banyak orang begitu. Contohnya ambil rasuah ataupun pecah amanah dan sebagainya. Dan banyak di kalangan ni orang yang ambil rasuah, pecah amanah ni biasanya orang-orang kaya. Orang-orang kaya, orang ada duit, orang ada jawatan dan sebagainya. Dengan jawatan tadi dia gunakan benda tu untuk mendapat rasuah, bola rasuah sebagainya. Dan rasuah dia ambil itu bukan sikit-sikit. Kalau setakat yang kata orang bawah-bawah ni dia ambil rasuah tu tak banyak lah. Paling tidak pun mungkin dalam 5,000, 6,000 dan sebagainya. Tapi yang atas-atas ni dia takkan ambil 5-6,000. Paling tidak pun orang kata 50,000, 100,000 dan sebagainya. Nampak tak? Jadi jawatan yang tinggi, jawatan yang besar bukan merupakan satu jaminan untuk kita tak boleh hanyut dalam hawa nafsu dan syaitan. Malahan dengan jawatanlah manusia boleh mengambil kesempatan dalam keadaan itu untuk mengaut lagi keuntungan, kekayaan dan sebagainya. Tapi tentang bila dah kena tangkap barulah tahu langit tinggi ataupun rendah. Langit tinggi ataupun rendah. Dia ingat sebelum ni langit tu rendah. Tapi bila dah kena tangkap, dah masuk paper, kan, dah keluar surat khabar dan sebagainya, media massa dan sebagainya, orang kampung pun dah tahu, oh ini rupa orang ni kan. Nampak? Tu awak nak ikut nafsu syaitan lah tu. Jadi malulah. Yang melakukan benda tu anak. Tapi mak bapak akan malu sekali. Adik-beradik pun malu sekali. Satu keluarga pun malu sekali. Yang buat tu seorang je dalam keluarga tu. Tapi tak sepatutnya dihukum semua orang. Tapi masalah zaman sekarang di masyarakat tuan-tuan, dia akan menghukum satu keluarga tu. Walaupun yang buat tu seorang je anak dia. Anak dia buat benda tu. Tapi orang akan pandang serong, pandang tak elok terhadap keluarga tersebut. Itulah anak kau. Kan? Ya, anak si Mamat tu lah, anak si Ali tu, anak si Abu tu, anak si Minah tu. Takkan kau tak kena. Nampak? Takkan kau tak kena. Nampak? Jadi orang pun bercakap-cakap benda tu kan. Yang buat tu seorang je dalam keluarga anak tu, tapi habis semua. Tak? Itu juga kalau seandainya seorang ustaz buat satu benda tak elok. Menipu orang lain. Dengan title ustaz tadi dia menipu orang lain. Jadi yang lain pun, orang yang gelar ustaz pun sama juga kena. Walaupun kita tak buat, kita tak lakukan benda tu, tapi sebabkan dia pakai title ustaz itu, kan, gunakan title ustaz, menipu orang lain, mengambil duit orang lain sebagainya. Jadi yang terpalit pun kita pun kena juga ustaz. Ataupun menggunakan title haji, menggunakan title hajah dan sebagainya, kemudian menipu orang. Jadi orang yang title haji pun sama juga. Dan kena kau sekali kan. Sedangkan yang buat tu orang lain. Masya-Allah. Baik. Jadi barang siapa yang syahwatnya menguasai akalnya, binatang lebih baik berbanding dirinya. Nampak? Binatang pun lebih baik lagi. Aku pun tak buat macam tu dia. Engkau buat macam tu dia. Nampak? Syaitan, binatang pun faham. Kau lagi teruk pada aku. Balhum adall, kan? Balhum ulaika kal al'am. Ulaika kal al'am balhum adallu. Mereka itu seperti binatang. Mana orang yang ada mata tapi tidak melihat, ada telinga tapi tidak mendengar,
ada mulut tak cakap pada benda yang baik-baik dan sebagainya. Okey, ulaika kal al'am. Mereka itu samalah seperti binatang ternakan yang asyik meragut rumput siang malam pagi petang. Okey, balhum adallu, bahan mereka itu lebih sesat lagi. Tu Allah Taala nak nyatakan tentang ciri-ciri orang yang lebih teruk pada binatang. Mana ada mata tak melihat, ada telinga tak mendengar. Mana lebih pada ikut pada hawa nafsu syaitan. Macam itulah keadaan ni macam ni. Baik, kemudian sebaliknya orang siapa yang akan yang menguasai syahwatnya, ia lebih baik pada malaikat pula. Barang siapa yang akalnya menguasai syahwat, jadi akalnya lebih tinggi pada hawa nafsu syahwatnya, akalnya boleh kontrol semuanya, hawa nafsunya dapat hawa nafsunya tunduk di atas akal dia, kemana akalnya. Syaitan pun tak berani dengan dia. Syaitan pun tak berani. Kan? Contohnya syaitan yang tak berani itu siapa? Apa tu? Senoma kan? Senoma kalau lalu tu syaitan ke tepi. Senoma lalu kan? Syaitan terpaksa ke tepi. Tak berani dengan Senoma kerana dia memang Senoma ni seorang yang garang lah. Macam tu. Sebagaimana Senoma ni garang sebelum dia masuk Islam, kan, orang semua takut dengan dia. Itu juga bila masuk Islam pun dia tetap garang juga. Malahan Senoma kata ketika dalam peristiwa hijrah tu, siapa di kalangan kamu nak halang aku berhijrah? Tunggulah ke lembah tu. Mana siapa yang nak isterinya menjadi janda, anaknya menjadi yatim, tunggulah ke lembah tu kalau berani. Semua tak berani dah, takut. Syaitan pun lari tu kan, tak berani dah nak berhadapan dengan Senoma tu. Dia seorang yang tegas. Senoma tu seorang yang tegas. Kemudian sebaliknya barang siapa yang akan yang menguasai syahwatnya, maka dia lebih baik daripada malaikat, kedudukan lebih tinggi daripada malaikat lagi lah. Kalau seandainya dapat kontrol hawa nafsu dia. Kemudian Ibrahim Al-Khawas pernah berkata, ketika sampai di Gunung Lukam, ada satu namanya Gunung Lukam, saya tak pasti di mana tempat ni, saya melihat buah delima. Ibrahim Al-Khawas dia kata dia melihat satu buah namanya buah delima. Buah delima tahu kan? Kemudian saya sangat menginginkan buah delima tadi. Lalu saya mengambilnya sebiji dan membelahnya buah delima tadilah. Akan tetapi rasa buah delima itu masam. Masya Allah, tuan, masam buah delima. Mungkin dia tak suka masam lah. Sebab ada orang ni suka masam, suka makan jeruk. Siapa ada kalangan tuan-tuan ni suka makan jeruk? Kan, jeruk mangga lah, jeruk apa lagi? Kepaya kan? Kepaya, betik buat jeruk kan? Jeruk Pak Ali. Jeruk Pak Ali tu yang dekat Rembang tu kan dia jeruk Pak Ali kan. Kan ada orang suka makan jeruk. Saya pun suka juga makan jeruk, tak? Tapi tengoklah pewarna-pewarna tu kan campur sekali tu. Kadang bahagia juga pewarna tu kan. Okey. Akan tetapi dia kata rasa buah delima tu masam. Saya pun melemparkannya dan meninggalkan tempat itu. Kata Ibrahim Al-Khawas. Tiba-tiba saya melihat orang yang diasingkan serta dikerumuni oleh serangga. Tiba-tiba Ibrahim Al-Khawas ni nampak ada seorang lelaki, kan, dikerumuni oleh serangga. Binatang-binatang seperti apalah, seperti kerengga dan sebagainya mengerumuni lelaki tersebut. Sedangkan orang lain tidak peduli dengan lelaki tersebut. Lalu saya pun menyapa dia. Dia kata, Assalamualaikum. Assalamualaikum, dia kata. Maka lelaki tadi jawab, Waalaikumsalam, wahai Ibrahim. Lelaki itu jawab, lelaki yang dikerumuni oleh serangga tadi jawab, Waalaikumsalam ya Ibrahim. Kemudian, dari mana anda mengenal saya? Ibrahim tanya dengan dia. Kau kenal aku ke? Kenal, dia kata. Kemudian dia kata, orang yang mengenali Allah tidak luput baginya sesuatu pun. Tidak luput baginya walaupun sesuatu pun. Saya melihat anda mempunyai hubungan yang baik
dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa anda tidak memohon kepadanya Allah agar diselamatkan daripada serangga-serangga itu? Saya melihat anda punya hubungan yang baik dengan Allah Taala. Mengapa anda tidak memohon kepadanya agar diselamatkan daripada serangga-serangga itu? Semana Ibrahim bin Hawas cakap pada lelaki yang kena serangga tadi lah. Dia kata, wahai tuan, dia kata, kan, saya nampak kau tuan ni punya satu tahap zuhud yang hebat lah, kan. Ada serangga kat badan, awak tak tahu je. Awak tak tahu je serangga tadi, kan. Sebab ada orang ni dia tak boleh dengan serangga, kan. Apalagi kalau macam tikus, kan. Macam perempuan dia tak boleh tengok tikus. Kalau tikus, kan, masuk dalam kain ke apa sebagainya, bersilat saja, kan. Malah imam pun boleh tidak pun, kalau tikus masuk dalam kain pun, cicak pun bersilat jugalah. Tetap bersilat jugalah, kan. Macam tu. Ni tentang ni serangga. Serangga pun ada serangga yang berbisa, kan, menyebabkan, orang kata, boleh menyebabkan kecederaan, kan, kepada batang tubuh dan sebagainya. Maka dia kata, saya melihat anda punya hubungan baik dengan Allah Ta'ala. Mengapa anda tidak memohon kepadanya Allah agar diselamatkan daripada serangga-serangga itu? Tanya saya lagi, tanya Ibrahim Hawas lah kepada lelaki yang dikurumi oleh serangga. Kemudian dia kata, kan, saya pun melihat anda punya hubungan baik dengan Allah Ta'ala. Mengapa anda tidak memohon kepadanya Allah agar diselamatkan daripada keinginan daripada buah delima? Macam tu pula. Dia sindir pula. Lelaki tu pula sindir pula Ibrahim Hawas, dia kata. Tak tahu macam mana dia tahulah Ibrahim Hawas ni dia ada makan buah delima. Maka dia pun smash lah Ibrahim Hawas pula. Saya nampak kau ni Ibrahim ada hubungan yang baik dengan Allah Ta'ala. Kenapa kau tak minta Allah Ta'ala supaya terhindar keinginan kau tu daripada makan buah delima? Jadi kemungkinan lah Ibrahim bin Hawas tadi, mungkin dia makan buah delima tu dalam keadaan dia tak minta izin kepada tuan buah delima tadi. Dia main ambil macam tu je. Akhirnya tu yang dia makan tu masam tu. Nampak? Jadi maknanya lelaki tu pun smash dia lah, sindir dia macam tu. Setelah yang Ibrahim tu sindir lelaki tu, dia kata, kau ni ada makam yang tinggi ni, hebat kedua kau ni, boleh tahan gigit serangga ni. Kenapa kau tak doa kepada Allah Ta'ala supaya dihindarkan dia daripada serangga-serangga ni yang gigit kau ni, kan? Baik, seterusnya, sebab delima itu akan menemui, saya pun melihat anda punya hubungan baik dengan Allah Ta'ala. Mengapa anda tidak memohon kepadanya agar diselamatkan daripada keinginan akan buah delima tadi? Sebab delima itu akan menemui orang yang menyakitinya di akhirat. Dia kata, sedangkan serangga-serangga ini menyengat orang yang menyakitinya di dunia. Serangga menyengat tubuh, sedangkan syahwat menyengat kalbu ataupun hati, jawabnya. Lalu lantas saya pun pergi dan meninggalkan dia. Macam tu dia punya, kata, sindiran lah. Sindiran kepada Ibrahim Hawas ini sebabkan keinginan dia makan buah delima tadi. Macam tu. Alangkah baik kalau kau tak makan. Kemudian kau makan pula, kau sakiti dia pula. Saya pun melemparkannya dan meninggalkan tempat tadi, kan dia lemparkan buah tu. Ni orang makam tinggi ni. Orang makam tinggi, kalau kita lempar tak ada bondo kan? Makan masam buang macam tu je. Kan? Tapi ini mungkin orang ni ada makam kesufian, orang sufi. Jadi apa saja benda yang mereka usik makan dan sebagainya, kalau mereka buang seolah macam menyakitilah kepada buah tadi. Apalagi kalau binatang, kucing dan sebagainya, kan. Kucing dipukul ke, ditepuk kucing tu, diketuk kepala kucing tu, lah kucing kadang-kadang nak curi makan, kan. Kita makan pun dia sibuk kacau kita nak makan, naik atas meja, kita pun ambil senduk ketuklah kepala dia. Betul tak? Kita ambil senduk ketuklah kepala dia. Kalau nak kirakan, kalau tinjau daripada sudut sufi, salah kan? Salah lah. Kemungkinan besar besok kucing tu akan balas kita besok, akhirat besok. Tinggal takut kan.
Kerana ada riwayat menyatakan bahawa akhirat besok kambing, kalau 2 ekor kambing, seekor kambing yang bertanduk menanduk seekor kambing yang tidak bertanduk di dunia. Di akhirat besok, 2 ekor kambing akan dibangkitkan semula dan diminta untuk membalas kambing yang menanduk dia tadilah. Macam tu sekali. Apalagi kalau manusia, tuan-tuan. Itu sebabnya kita kena berhati-hati terhadap segala gerak geri dia yang kita lakukan di dunia ni. Kemudian serangga menyengat tubuh, sedangkan syahwat menyengat kalbu. Jawabnya, lantas saya pun pergi dan meninggalkan lelaki yang kena sengat tadi. Nampak? So Ibrahim awal pun kata, lantak langkau dia kata. Biarlah sengat dia kan. Hanya tu. Tak tahulah, mungkin lelaki tu ada makam yang tinggi kot. Dia tak kisah pun apa yang menyengat dia. Demam lah, sakit lah. Tapi kalau kita kan gigit dia nyamuk dan mulalah mengelabah kan, mengelisah je. Pasang ubat nyamuk ke ataupun ambil spray dan sebagainya. Macam tu. Biasa pasang ubat nyamuk lah. Ataupun tidur dalam kelambu. Tapi jangan bakar kelambu. Kan istilah kata tu. Disebabkan marah nyamuk, maka kelambu dibakar. Marah nyamuk, kelambu dibakar. Kan istilah je tu kan. Pepatah macam tu. Apa maksudnya tu? Marah nyamuk, kelambu dibakar. Apa maksudnya? Tak tahu? Orang lain buat salah, tapi orang lain kena hukum. Kan? Orang lain buat salah, tapi orang lain yang kena hukum. Marah nyamuk, tetapi kelambu yang kena bakar. Jadi habisnya akan lagi banyaklah nyamuk gigit kita. Dah kelambu kena bakar. Faham kan? Baik, kemudian syahwat dapat mengubah raja menjadi budak. Okey, dengan syahwat tuan-tuan dapat mengubah raja jadi budak. Sedangkan kesabaran dapat mengubah budak jadi raja. Tidakkah anda mendengar kisah Nabi Yusuf AS dan juga Siti Zulaikha? Nabi Yusuf telah menjadi raja Mesir, sedangkan Zulaikha menjadi orang yang hina, miskin dan buta. Kenapa? Dengan syahwat tadi, dengan ikut hawa nafsu syahwat dia, maka dia jadi macam tu. Jadi Zulaikha tidak sabar dalam mencintai Nabi Yusuf AS. Nampak tak? Jadi orang yang berpangkat kedudukan, kalau ikut hawa nafsu dia akan jatuh ke bawah. Orang yang miskin, tak ada duit apa-apa, kalau dia sabar, dia akan naik ke atas. Nampak tak? Tapi kalau orang miskin tak sabar, terus miskin lah, turun bawah lah, jatuh. Dah dia memang miskin, dah duit pun tak ada, tapi sifat sabar pun tak ada, pembongi, asyik bongi dia kerja setiap malam, petang bongi. So macam mana dia nak orang Allah Ta'ala nak tinggikan martabat dia? Tak dapat kan? Macam tu. Kalau orang tu seorang raja, dia seorang raja tapi dia ada kesabaran, akhlak baik dan sebagainya, dia terus jadi raja lah. Kemungkinan Allah Ta'ala akan naik lagi kedudukannya si manusia. Disebabkan apa? Disebabkan kesabaran dia sebagai raja. Tapi kalau raja tapi dia raja kan, apa juga keinginan sama ada halal haram dan sebagainya semua tergantung daripada raja yang hebat, maka akan jatuh menjadi papa kedana kan. Papa kedana miskin dah, ini dijual lah. Macam cerita Piramli itulah, 3 Abdul kan. Cerita Piramli 3 Abdul kan. Kan 3 orang kaya, adik-adik tu kaya semua. Yang kecil tu namanya apa? Abdul Rauf Yang kecil apa? Ada Wahub. Yang paling kecil tu Abdul Wahub lah. Tapi yang kena tipu tu abang-abang dia. Sign agreement. Gara-gara sign agreement tuan-tuan dengan Pak Muntua ni. Pak Muntua pun lawyer buruk juga Pak Muntua dia tu kan. Sign agreement berat sebelah. Jadi kalau marah kena jual. Tapi kalau bapa Pak Muntua dia marah, tak ada pula kena jual. Kan namanya perjanjian berat sebelah nama dia. Yang abang-abang ni pun bangang betul. Bengang lah istilah kita kan.
Dah tahu perjanjian tu berat sebelah, kenapa pergi kau sign agreement tu? Akhirnya kena jual, maka jadi hamba habdi. Jadi tukang picit kepada Husin Lempoyang. Tukang picit kepada Husin Lempoyang. Husin Lempoyang beli dia. Jadi akhirnya adik datang beli dia punya abang-abang tadi lah. Dengan berapa pound tu kan? 4,000 pound. 4,000 pound. Husin Lempoyang beli sebagai hamba daripada itu 2,000 pound. Kemudian adik dia datang beli dengan 4,000 pound. Maka Husin Lempoyang kata, kalau macam ni kata berniaga orang lebih baik daripada berniaga unta gitu. Betul kan? Nampak? Ya, disebabkan nafsu lah. Nafsu, kebodohan, bangang mestilah itu boleh juga kan. Mestilah gitulah. Jadi akhirnya daripada harta yang banyak, duit yang banyak, akhirnya jadi hamba. Jadi hamba dah tak ada nilai, dah habis semua, harta semua dirampas. Lepas itu jadilah tukang picit kepada Husin Lempoyang. Gitu. Itulah cerita tuan-tuan. Kita ambil tibalah pada tu kan. Baik, kemudian dikisahkan bahawa Abu Hasan Ar-Razi melihat bapanya di dalam mimpi pada 60 tahun selepas kewafatannya. Bapanya memakai pakaian daripada tar. Dia kata. Dia lihat bapanya memakai pakaian daripada tar. Tar tu kan, tar jalan tu, tar yang panas. Lalu dia bertanya kepada bapanya, "Wahai bapaku, mengapa saya melihat anda dalam rupa penghuni neraka? Kenapa kamu dalam keadaan macam ni? Dengan pakaian daripada tar, panas." Maka bapanya menjawab, "Anakku, nafsu menarikku dalam neraka. Oleh itu, berwaspadalah anakku terhadap tipuan nafsumu." Terhadap tipuan nafsumu. Kerana nafsu ni tak pernah merasa puas. Nafsu tak pernah merasa puas. Gitu. Baik, kemudian Hatim Al-Hassam rahimahullah pernah berkata, "Nafsuku adalah pengikatku. Nafsu adalah pengikatku, ilmuku adalah senjataku, dosaku adalah kegagalanku, syaitan adalah musuhku, dan aku sendiri melanggar janji." Dan aku sendiri melanggar. Kenapa? Kerana dah kuasa oleh syaitan. Syaitan dah ikat dia. Kan? Ilmu dia tadi walaupun banyak sekali pun dah tak berguna dah. Tak berguna, tak berfungsi tuan-tuan. Kalau ilmu banyak pun, tapi syaitan dah kuasai akan diri. Banyak ni kalau kita kadang dengar orang alim kan. Orang alim menyalahgunakan ilmu. Menyalahgunakan ilmu. Ataupun terpedaya dengan ilmu dia. Dia anggap diri dia hebat. Akhirnya dengan ilmu tadi dia jatuh. Kenapa? Kerana salah menggunakan ilmu. Kerana ilmu ni bukan nak tunjuk kita hebat, bagus dan sebagainya. Sebenarnya ilmu ni menunjukkan pada kita ni untuk kita lebih taat, patuh, tunduk, merendah diri dan sebagainya kan. Itu sifat ilmu. Dengan ilmu yang tinggi kita akan lebih merendah diri. Berkat ilmu yang tinggi itu kita nak menunjuk diri ke orang lain. Akhirnya bila kita sibuk nak tunjuk diri ke orang lain, sebabkan ilmu kita banyak, maka akhirnya kita jatuh tuan-tuan. Nauzubillah min zalik. Dia lah ibaratnya macam padi lah. Padi lagi berisi maka dia lagi tunduk. Tengok padi kan, lagi berisi dia lagi tunduklah ke bawah. Ini ciri-ciri orang dia ilmu. Yang betul-betul lah. Mana ilmu tadi menghiaskan diri dia, yang bawa dia orang kata merendah tawaduk, sifat tawaduk dan sebagainya. Tapi kalau ilmu banyak meninggi diri, akhirnya jatuh juga ke bawah. Baik, kemudian ahli marifat pernah berkata, jihad ada 3 bahagi. Pertama, jihad melawan orang kafir. Inilah jihad yang nampak seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, mereka berjuang dengan bersungguh-sungguh pada jalan Allah. Mereka berjuang dengan bersungguh pada jalan Allah. Haqqa jihadi, berjuang dengan bersungguh-sungguh. Kemudian jihad melawan kebatilan dengan ilmu dan hujah seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan wajadilhum billati ia ahsan, dan berbahaslah dengan mereka
Yang kau serukan tadi dengan cara yang baik. Hujah dengan hujah ilmiah. Hujah ilmiah. Nampak? Kalau kita nak berdakwah kepada orang kafir non-muslim ni, kita kena pakai hujah ilmiah. Logik akal. Logik akal. Kadang-kadang kita baca Quran hadis dia tak terima sebab dia tak faham pun. Kita gunakan logik akal kita. Baru kita boleh hujah kepada orang yang non-muslim. Baik, kemudian jihad melawan nafsu yang selalu memerintahkan kejahatan seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang-orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh akan memenuhi kehendak agama kami. Kan? Sesungguhnya kami akan memimpin mereka ke jalan-jalan kami, yakni yang menjadikan mereka bergembira serta beroleh keredaan. Serta boleh keredaan Allah Ta'ala. Surah Al-Ankabut ayat 69. Baik, kemudian Nabi SAW bersabda, sampai situlah. Sampai situ kita punya pengajian malam ni, insya-Allah. Itu pun dah lewat dah. Akan datang sambung lagi. Nabi Muhammad bersabda, jihad yang paling utama jihad nafsu. Wallahu a'lam bissawab. Boleh? Faham Okey, saya buka soalan kalau ada pertanyaan. Pertanyaan, perbincangan kalau ada. Tak ada. Muslimat ada? Tak ada soalan? Dongah ke tak dongah? Dongah? Ngau tak dongah? Ingat ke berada di awang-awangan tu? Tak ada dengar walaupun tak ada kitab pun dengarlah. Habis tak ada? Okey, tak ada, kita tutup. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqan wa alam taqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyana fataya alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa fahmna arifin. Allahumma silana umurana madil qulubina wa abdina wassalamati wa afiyati fi dinina wa dunyana. Allahumma jammilna bil والسلامة وقنا بالتقوى والاستقامة وعزنا من مجمة الندامة في الحال والمآب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا يرفع ومن نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يستجاب لها يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Begitu. Finish. Tekan finish. Apa? Finish. Finish.